Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk topik pertama yang menunjukkan wujudnya hubungan bahasa dan masyarakat ialah kita akan pergi untuk mengetahui tentang dialek geografi dan juga dialek sosial. Yang mana kedua-dua dialek ini menunjukkan wujudnya hubungan di antara bahasa dan masyarakat dalam bidang sosiolinguistik. Okey, dialek yang pertama iaitu dialek geografi. Apa itu dialek geografi? Mungkin ada di antara awak yang pernah mendengar dialek geografi, mungkin ada yang pertama kali mendengar perkataan ini, dialek geografi. Okey, dialek geografi ialah warasi bahasa yang wujud akibat faktor pengguna. Okey, faktor pengguna tu kita lah sebagai pengguna bahasa. Sebagai pengguna bahasa, kita mewujudkan satu variasi dialek yang dikenali sebagai dialek geografi. Okey, sekumpulan pengguna bahasa yang berasal dari daerah atau kawasan geografi yang sama menuturkan dialek yang sama. Sebab itu dialek ini disebut dialek geografi. Okey, hal ini bermaksud kita dan kawan-kawan kita berasal dari tempat yang sama atau daerah yang sama akan menuturkan dialek yang sama. Oleh kerana kita berasal dari tempat daerah dan daerah yang sama, maka dialek ini kita namakan sebagai dialek geografi, iaitu berkaitan dengan tempat asal kita sebagai penutur dialek tersebut. Okey, dialek geografi yang wujud akibat daripada faktor kawasan ataupun daerah yang sama ini menghasilkan dua perbezaan. Okey, perbezaan yang pertama ialah perbezaan sebutan dialek geografi. Perbezaan tempat asal pengguna menyebabkan perbezaan lafaz ataupun sebutan antara dialek. Hal ini menunjukkan bahawa akibat daripada tempat yang berbeza, setiap pengguna bahasa ataupun setiap penutur akan menyebut sesuatu perkataan itu dengan cara yang berbeza walaupun perkataan tersebut adalah perkataan yang sama. Sebagai contoh, perkataan cair disebut sebagai cayak di negeri Kedah. Perkataan bekas disebut bekas ataupun bekeh di daerah-daerah yang tidak sama, iaitu di daerah Perak dan juga daerah Kedah. Perbezaan kedua yang terhasil dalam dialek geografi ialah perbezaan kosakata dialek geografi. Hal ini bermaksud perbezaan tempat asal pengguna menyebabkan perbezaan kosakata antara dialek. Okey, contohnya mereka ingin mengatakan tentang sesuatu hal yang sama, tetapi pemilihan kosakata atau perkataan mereka berbeza berdasarkan tempat tinggal ataupun berdasarkan daerah mana mereka berasal. Sebagai contoh, di dalam bahasa Melayu standard, perkataan bercerita menjadi kosakata bersoreh di dalam dialek geografi Perak. Manakala perkataan halau dalam bahasa Melayu standard disebut sebagai hincit di dalam dialek Melayu Perak. Dan terdapat banyak lagi perbezaan di antara dialek dalam pemilihan kosakata ini. Terutamanya ingin memperkatakan sesuatu hal yang sama, tetapi pemilihan kosakata itu menjadi berbeza di antara dialek Terengganu, dialek Kelantan, dialek Kedah. Semuanya mempunyai kosakata-kosakata tertentu untuk menyatakan hal yang sama. Inilah yang dikatakan sebagai perbezaan kosakata yang terhasil akibat daripada dialek geografi. Okey, manakala kawasan geografi dialek diberi nama kawasan geografi linguistik ataupun nama ringkasnya KGL. Okey, kawasan geografi linguistik ini merupakan kawasan asal tempat sesuatu dialek geografi dituturkan. Maksudnya jika dialek Kelantan, kawasan asal dialek Kelantan dituturkan adalah di negeri Kelantan. Manakala dialek Kedah, kawasan asal dialek Kedah dituturkan ialah di negeri Kedah. Namun begitu, kawasan geografi linguistik tidak sama dengan kawasan geografi politik. Okey, kawasan geografi linguistik boleh jadi kurang atau lebih daripada kawasan geografi politik.
Okey, mengapa kawasan geografi linguistik tidak sama dengan kawasan geografi politik? Okey, terlebih dahulu saya ingin memaklumkan bahawa kawasan geografi politik ialah sempadan politik yang ditandai dengan jelas. Itu tempat kita pergi mengundi. Ada sempadan daerah, DUN, parlimen, negeri. Ditandakan dengan jelas kawasan geografi politik. Dan ditandakan di atas peta secara jelas. Manakala kawasan geografi linguistik KGL tidak ditandakan dengan jelas. Kenapa tidak ditandakan kawasan geografi linguistik ini dengan jelas? Kerana tiada sempadan yang jelas antara dialek. Maksudnya antara dialek Kelantan, Terengganu, Pahang, kita tidak dapat menemui garis sempadan yang jelas di antara satu dialek ini dengan satu dialek yang lain. Hal ini demikian kerana pertuturan dialek tidak terhenti secara tiba-tiba di satu tempat atau kawasan. Maksudnya kita tak boleh kata okey di kawasan ni berhenti dialek ini, dah bertukar kepada dialek lain. Tidak. Pertuturan dialek tidak berlaku secara sedemikian. Kerana perubahan dialek akan berlaku secara slow ataupun berlakunya percampuran kemudian baru perubahan. Dia tak boleh berhenti di satu titik secara tiba-tiba. Oleh hal yang demikianlah kita tidak ada sempadan yang jelas antara dialek seperti sempadan yang jelas di kawasan geografi politik. Okey, seperti yang kita sedia maklum, walaupun tidak ada garis sempadan yang jelas di antara dialek, walaupun begitu, peta kawasan geografi linguistik juga boleh dilukis dan diberi nama peta dialek. Maksudnya kita masih boleh lukis sempadan di antara dialek dan dinamakan peta tersebut sebagai peta dialek. Okey, di atas peta dialek, kawasan sempadan antara dialek dilukis untuk memisahkan kawasan dialek. Maksudnya kita akan lukis garisan sempadan di antara satu dialek dengan satu dialek yang lain untuk menunjukkan kawasan yang memisahkan dialek tersebut. Okey, bagaimana ciri ataupun apakah ciri-ciri linguistik yang kita boleh ambil untuk melukis garis sempadan ini? Okey, ada 3 ciri linguistik yang kita boleh gunakan untuk menentukan kawasan dialek tertentu. Okey, yang pertama ialah kosakata, lafaz dan tata bahasa. Maksudnya kosakata, lafaz dan tata bahasa yang sama akan dikelompokkan dalam satu dialek yang sama dan seterusnya kosakata, lafaz dan tata bahasa yang sama akan dikelompokkan dalam dialek yang sama dan dilukis garis sempadan di antara dua dialek ini, yang mana garis sempadan ini kita sebut sebagai isogloss. Okey, garis sempadan ini dikenali sebagai isogloss. Ini adalah contoh garisan isogloss yang terdapat di atas peta dialek, iaitu di antara kawasan dialek A dengan kawasan dialek B, yang mana terdapat garisan isogloss untuk menunjukkan sempadan di antara kedua-dua dialek ini yang ditentukan oleh ciri kosakata, lafaz dan juga tata bahasa seperti saya maklumkan sebelum ini. Okey, jaringan atau bekas isogloss. Okey, garisan isogloss ini mungkin bertindan membentuk jaringan atau bekas isogloss. Okey, hal ini demikian kerana isogloss bukan garis berakhirnya sesuatu dialek geografi, tetapi mungkin merupakan kawasan percampuran ataupun peralihan dialek. Okey, di atas isogloss, dialek daripada satu kawasan bercampur dengan dialek dari kawasan yang berhampiran. Okey, hal ini bermaksud garisan isogloss itu mungkin boleh menjadi bertindan kerana dialek-dialek di sekitarnya, dan di atas garisan itu bila kita lukis garisan itu bukanlah
bermaksud berakhirnya dialek geografi tersebut. Kerana apa? Mungkin di atas garisan tersebut berlakunya percampuran ataupun peralihan dialek. Maksudnya di atas garisan itu berlakunya percampuran di antara dialek A dengan dialek B ataupun peralihan di antara dari dialek A kepada dialek B. Okey, kerana ataupun boleh berlaku pencampuran dialek A, B, C di atas garisan isoglos itu. Oleh yang demikian, kita dapat katakan bahawa garisan isoglos ini bukanlah garisan berakhirnya sesuatu dialek geografi. Selain itu, kita juga tidak dapat pastikan tempat bermula atau berakhirnya sesuatu dialek. Hal ini bermaksud kita dapat mengetahui asal-usul tempat sesuatu dialek. Seperti dialek Kelantan berasal di negeri Kelantan. Tetapi kita tidak dapat pastikan bermulanya dialek Kelantan tu sama ada di Tanah Merah, Pasir Mas, ataupun Dabung. Dan di mana berakhirnya dialek Kelantan? Adakah berakhirnya di Dabung ataupun berakhirnya di Pasir Mas ataupun berakhirnya di Kota Baru? Kita tidak dapat pastikan. Okey, jadi oleh kerana kita tidak dapat pastikan di mana bermula atau berakhirnya sesuatu dialek, maka kita tidak dapat katakan bahawa garisan isoglos untuk menunjukkan perbezaan di antara kawasan dialek itu sebagai garisan berakhirnya sesuatu dialek. Okey, oleh kerana garisan isoglos tidak dapat dikatakan sebagai garisan berakhirnya sesuatu dialek, maka kawasan yang ditandai dengan garisan isoglos mungkin boleh dikenali sebagai kawasan peralihan dialek, iaitu kawasan dialek A beralih kepada kawasan dialek B, yang mana dibezakan ataupun ditunjukkan menerusi garisan buatan yang dikenali sebagai garisan isoglos, di mana di atas garisan ini kita dapat melihat berlakunya percampuran, peralihan daripada ciri-ciri lafaz, kosakata dan tata bahasa dialek A makin beralih kepada ciri lafaz dan kosakata serta tata bahasa ke dialek B, yang mana di atas garisan isoglos ini berlakunya sedikit-sedikit peralihan dari satu dialek kepada dialek yang lain. Okey, sebagai rumusan, perbezaan pengguna mewujudkan perbezaan dialek. Okey, hal ini menunjukkan kita sebagai pengguna bahasa berasal dari daerah yang berbeza mewujudkan perbezaan dialek dan dikenali sebagai dialek geografi. Okey, selain faktor pengguna, kita sebagai pengguna bahasa ada juga faktor penggunaan. Faktor cara kita menggunakan bahasa juga mewujudkan perbezaan pertuturan. Yang mana faktor penggunaan ini mewujudkan dialek sosial ataupun laras yang akan dibincangkan selepas ini. Okey, dialek sosial. Apakah dialek sosial menurut pandangan awak semua? Ataupun adakah ini pertama kali anda mendengar perkataan dialek sosial? Okey, dilihat kembali kepada pengelasan Halliday 1968, yang mana Halliday berpendapat bahasa terbahagi kepada dua, iaitu pengguna bahasa dan penggunaan bahasa, cara menggunakan bahasa, yang mana pengguna menyebabkan wujudnya dialek geografi, iaitu berdasarkan daerah seperti yang diterangkan sebelum ini, manakala aspek penggunaan mewujudkan dialek sosial ataupun laras yang terhasil berdasarkan aspek-aspek sosial tertentu yang melingkari kehidupan kita. Okey, dialek yang terhasil akibat daerah atau kawasan tempat asal pengguna disebut dialek geografi, dan dialek yang terhasil akibat penggunaan disebut dialek sosial dan laras, dalam bahasa Inggerisnya register. Okey, apakah perbezaan di antara dialek geografi dengan dialek sosial dan juga laras?
Okey, menurut Matthew 1997, dialek sosial ialah bentuk pertuturan yang dikaitkan dengan kelas sosial atau kumpulan yang sama dalam sesebuah masyarakat. Hal ini bermaksud kumpulan individu yang sama mempunyai kelas sosial tertentu memiliki bentuk pertuturan yang tersendiri. Hal ini berbeza dengan dialek yang biasa dikaitkan dengan kawasan atau daerah geografi yang dikenali sebagai dialek geografi. Kelas sosial yang dimiliki kumpulan tertentu yang mana mereka ni memiliki kelas sosial tertentu ini membentuk kumpulan yang sama menghasilkan sesebuah dialek sosial tertentu. Berkaitan dengan pernyataan Matthew Holmes 1992 juga menyatakan dialek sosial juga dibezakan menerusi ciri lafaz, kosakata dan tata bahasa mengikut kumpulan sosial penutur. Hal ini bermaksud kumpulan sosial penutur tertentu mempunyai ciri lafaz, kosakata dan tata bahasa yang tertentu dalam dialek sosial yang mereka hasilkan. Seterusnya, kumpulan sosial lazimnya ditentukan menerusi ciri-ciri sosial seperti pendidikan, pekerjaan, tempat kediaman dan tahap pendapatan tetapi bukan tempat asal. Hal ini bermaksud kumpulan sosial yang sama mempunyai ciri sosial yang sama. Mungkin ciri sosial yang sama itu dari segi pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal dan tahap pendapatan mereka. Hal ini langsung tiada kaitan dengan tempat asal mereka. Oleh yang demikian, manusia yang datang dari kumpulan sosial yang berbeza menuturkan dialek sosial yang berbeza jika mereka menggunakan ciri, kosakata, lafaz dan tata bahasa yang berbeza. Kenapa mereka menuturkan dialek sosial yang berbeza? Kerana mereka memiliki ataupun berkongsi ciri sosial yang berbeza antara satu sama lain kerana mereka berasal dari kumpulan sosial yang berbeza. Contohnya mungkin tahap pendidikan mereka tidak sama. Kumpulan A dengan kumpulan B mempunyai tahap pendidikan yang tidak sama, tahap pendapatan juga tidak sama. Jadi mereka mempunyai dua kumpulan sosial yang berbeza, maka dialek sosial yang mereka hasilkan juga berbeza. Kerana ciri seperti kosakata, lafaz dan tata bahasa yang mereka gunakan juga berbeza di antara satu sama lain. Oleh itu, apakah sebenarnya dialek sosial? Dialek sosial ialah sejenis variasi bahasa yang dapat dibezakan secara tegas daripada variasi bahasa yang lain. Macam mana perbezaan tegas ini berlaku? Melalui ciri lafaz. Lafaz iaitu cara dia menyebut, kosakata, pemilihan perkataan-perkataan dan juga tata bahasa, susunan ayat dan sebagainya. Disebabkan kenapa ianya berbeza? Disebabkan oleh kumpulan penutur yang berbeza. Seperti yang saya maklumkan sebelum ini, kumpulan sosial berbeza. Kumpulan sosial ni ditentukan oleh faktor sosial yang terlalu banyak seperti pendidikan, pekerjaan, tempat kediaman, tahap pendapatan dan faktor-faktor sosial yang lain seperti umur, jantina, status sosial, stratifikasi sosial, etnik dan sebagainya. Semua aspek sosial yang melingkari kehidupan kita boleh menjadi faktor sosial yang menyumbang kepada wujudnya kumpulan sosial tertentu yang akhirnya kumpulan sosial kita membentuk dialek sosial tertentu dalam pertuturan mereka. Sebagai rumusan, dalam bahasa Melayu terdapat banyak dialek sosial yang terhasil akibat faktor sosial yang berbeza. Hal ini menunjukkan bahawa kita tidak dapat menentukan faktor sosial yang bagaimana membentuk kumpulan sosial bagaimana yang seterusnya menghasilkan dialek sosial seperti mana.
Okey, antaranya ialah variasi sosial bahasa Melayu yang digunakan dalam kumpulan sosial seperti golongan remaja menghasilkan selanga remaja, golongan rockers menghasilkan bahasa rock atau protem. Manakala faktor sosial seperti gender menghasilkan bahasa yang digunakan bahasa perempuan atau lelaki, manakala gender ketiga menghasilkan bahasa maknya, bapa atau pondan. Manakala faktor sosial seperti etnik India, Cina menghasilkan bahasa Pidgin dan Creole. Status sosial juga menunjukkan perbezaan dialek sosial di antara bahasa yang digunakan oleh majikan dengan pekerja. Stratifikasi sosial ataupun susun lapis masyarakat juga mewujudkan bahasa yang digunakan di dalam golongan diraja dan juga rakyat Malaysia. Dan lain-lain faktor sosial juga mempengaruhi penghasilan dialek sosial, yang mana terlalu banyak dialek sosial yang melingkari kehidupan kita, yang mana ini menunjukkan bukti wujudnya hubungan bahasa dan masyarakat, iaitu melalui dialek sosial dan juga pada awalnya tadi dialek geografi.